boleh respon rakan-rakan semua? Jelas. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Okey. Baik, sebelum kita mulakan sesi kita, mungkin boleh rakan-rakan GPM boleh maklumkan kepada rakan jika lain, hebah-hebahkan untuk sama-sama sertai mesyuarat kita pada petang ini. Sesi libat urus sesi libat urus untuk anugerah Nilam peringkat daerah tinggi bagi tahun 2023. Jadi pada paparan skrin sekarang ini, kalau rakan-rakan GPM semua dah nampak, ada dua QR code yang dipaparkan. Jadi saya mohon untuk rakan-rakan yang telah masuk ni untuk scan dahulu borang kehadiran dan juga SPKPM. Jadi rakan-rakan dah boleh terus daftar situ ya. Dan di ruangan chat juga telah dikongsikan pautan kehadiran untuk pendaftaran kehadiran dan juga pautan ke SPI KPM, pendaftaran ke SPM KPM Baik, terima kasih. Okey, terima kasih rakan-rakan yang respon. Okey, baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, sebelum saya mulakan, bersama kita mulakan bacaan kitab agar majlis kita, sesi libat urus kita pada petang ini berlangsung dengan lancar dan sempurna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Amin. Baik, jelas cikgu, jelas. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Timbalan Sektor Pembelajaran, Timbalan Pembelajaran Pendidikan Tinggi iaitu Cik Nur Azam bin Yusof. Rakan saya Cik Jaafar Binatan serta Ketua Unit Cik Saifuzi dan juga rakan-rakan GPM yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, terima kasih atas kebersamaan semua rakan-rakan yang bersama pada sesi libat urus Anugerah Nilam bagi tahun 2023 ini. Jadi kepada rakan yang baru menyertai, saya mohon untuk scan QR code kehadiran dan juga QR code SPKPM untuk pendaftaran SPKPM pada petang ini. Dan juga kepada rakan-rakan di ruangan chat juga disediakan diletakkan pautan pendaftaran ke SPKPM dan juga ke pendaftaran pada petang ini, sesi libat urus pada petang ini. Jadi untuk itu, tanpa saya melengahkan masa, saya ingin menjemput dan persilakan Timbalan Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Tinggi Encik Nur Azam bin Yusof untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan Tuan Timbalan. Terima kasih Cik Kamal. Suara saya jelas tak Cik Kamal? Alhamdulillah, jelas Tuan, jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang rakan-rakan semua. Yang saya hormati Cik Saifuzi, Cik Saifuzi, Cik Jaafar dan Cik Kamal, serta rakan-rakan guru Perpustakaan dan Media, Cik Kamal, guru Perpustakaan dan Media. Ya, saya guru media. Agak baru juga pada saya GPM ringkasan gitu ya. Tetapi apa pun yang sebenarnya saya mewakili Tuan Haji Fadil Mesa, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Tinggi, serta baru sekejap saya bersama-sama Tuan Pengarah kita Cik Masud bin Damun untuk memberikan satu penghargaan dan tahniahlah kepada usaha kita bersama-sama untuk melaksanakan satu program yang saya nampak ni Anugerah Nilam 2023, betul Cik Kamal? Okey. Dan yang paling utamanya rakan-rakan GPM hari ini, mari kita sama-sama raikan kebersamaan Cik Muhammad Kamal yang dari sebelum ini kita maklum sama-sama dari SK Tanjung Pergeleh dan ditempatkan di PPD Kota Tinggi. Semoga kehadiran kebersamaan Cik Muhammad Kamal dalam tim kita, tim PPD Kota Tinggi, insyaAllah akan menjadikan Kota Tinggi satu daerah yang apa-apa programnya mendapat impak yang maksimum, insyaAllah. Value for money, itu yang paling dipermudahkan. Tuan-tuan, rakan-rakan guru-guru serta rakan-rakan sektor pelajaran, dalam libat urus saya bersama-sama pengarah ada menyatakan dalam konsep sistemik, pendekatan sistemik, kesemua organisasi yang berada di sekolah sangat berperanan besar dalam dalam kita mengejar
kepada matlamat pendidikan di negara kita, iaitu kualiti sekolah dan pengajaran murid. Tuan-tuan, guru-guru yang mempunyai kekuatan menggunakan ICT sangat penting, kerana tuan-tuan sangat diperlukan untuk memberikan motivasi, dorongan, galakan serta minat murid untuk hadir ke sekolah. Betul tak Cik Kamal? Inilah yang berlaku sebenarnya tuan-tuan. Kalau dalam PDPR hari itu kita ada isu, kita tak dapat melaksanakan PDPR dengan sebaik-baiknya kerana pelbagai kekangan, tetapi dengan kekuatan tuan-tuan lah saya nampak kekuatan GPM sangat membimbing guru-guru dalam pelaksanaan PDPR tempoh hari. Jadi tuan-tuan teruskan mainkan peranan tuan-tuan dalam menggerakkan, melestarikan apa juga kerja buat GPM untuk sekolah, khususnya kita meningkatkan, kita mengurangkan kececeran murid, learning loss, dan meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah kita. Sangat penting dengan aktiviti-aktiviti yang saya nampak tadi. Sempat saya scroll sekejap bahan Cik Kamal ni. Tahniahlah dalam waktu yang terdekat, saya nak ucapkan tahniah dulu kepada unit USTP di bawah Cik Saifuzi, Cik Kamal dan juga Cik Jafar dapat menyusun pelbagai program demi untuk kita menyambut matlamat strategik KPM kita, kualiti sekolah dan kemenjadian murid. Akhir kata, rakan-rakan GPM, saya faham waktu ni waktu petang 2 lebih Cik Kamal, rakan-rakan kita perlu rehat, alhamdulillah. Dan saya sebagai wakil PPD sangat menghargai tuan-tuan. Atau anak cubit dulu nak makan. Tak apa, kita terima kita terima Cik Kamal, kita raikan rakan-rakan kita. Terima kasih rakan-rakan di atas kebersamaan, dan tahniah diucapkan kepada tim Cik Saifuzi, Cik Kamal, Cik Jafar. Teruskan. Saya mohon maaf sebab saya ni sebenarnya berhenti sekejap di tepi highway ni untuk bersama-sama tuan-tuan. Saya doakan semoga matlamat dan objektif program kita tercapai. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang berusaha, Encik Nur Azam Yusof, Timbalan Pembelajaran PBD dan Ekonomi Tinggi, atas kebersamaan pada petang ini dan juga amanat yang disampaikan buat semua rakan guru kita, rakan GPM kita pada petang ini. Terima kasih Tuan. Ada timandu Tuan. Semoga sampai ke destinasi. Okey, baik. Okey, jadi rakan-rakan GPM sekalian, mohon maaf, saya lihat dulu boleh Tuan, boleh Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baiklah, okey. Mereka tadi sedikit ucapan dan juga amanat yang disampaikan oleh Tuan Timbalan Pembelajaran PBD dan Ekonomi Tinggi, iaitu Cik Nur Azam Yusof. Baik, kepada rakan-rakan guru sekalian, rakan GPM, sebelum itu saya ingin, mungkin ada dah mengenali saya dan yang belum mengenali saya, untuk makluman rakan-rakan guru sekalian, saya Cikgu Kamil Iskandar Mat Syafri baru saja mendaftar masuk melakukan diri di USTP Darjah Tinggi menggantikan Puan Kadiatun. Puan Kadiatun telah bergerak ke sekolah sebagai guru besar di SK Tanjung Buai. Jadi saya menggantikan tempat beliau lah di sini. Jadi untuk guru sekalian, diharapkan rakan guru boleh hebahkan lagi, ajak rakan kita yang mana yang belum bersama untuk bersama pada sesi libat urus kita pada petang ini. Jadi tuan-tuan puan, saya ingin teruskan. Harap rakan guru semua dah mendaftar di pautan SPKPM dan juga di pendaftaran pada petang ini. Jadi untuk makluman semua, seperti mana sedia maklum bahawa maklumat awal telah diberikan, rakan guru boleh semak pada laman juga site yang telah diberikan sebelum ini, pautannya diberikan untuk cara dan tarikh pendaftaran untuk nilam, nilam anugerah nilam dan Ekonomi Tinggi bagi tahun 2023. Baik, untuk makluman semua, kaedahnya masih lagi yang sama seperti tahun yang lalu. Kita masih mengamalkan lagi kaedah yang lalu, iaitu penghantaran video. Tapi nama gitu saya akan berikan sedikitlah maklumannya sebentar lagi. Namun di sini saya ingin tekankan bahawa tarikh tutup penyertaan untuk anugerah nilam ini iaitu pada 4 Februari 2023. Maksudnya 4 hari bulan tu ialah tarikh akhir untuk penghantaran video. Dan juga tarikh penilaian akan dilaksanakan pada 6 hingga 7 Februari 2023. Dan penilaian pertama, penilaian kedua pada 8 hingga 9 Februari 2023. Okey, dan untuk akhirnya nanti kita akan maklumkan kemudian lah
Okey, kemudian di sini tuan-tuan puan ingin saya tegaskan bahawa untuk penyertaan saya galakkan, bukan saya wajibkan semua sekolah lah. Kalau tuan-tuan lihat pada surat yang telah diberikan, saya mengharapkan semua sekolah menghantar penyertaan. Kita ada 96 buah sekolah di daerah Bukit Tinggi ini. Saya harap awal ni saya harapkan tuan-tuan puan dapat menghantar wakil. Kalau tak dapat dua kategori, dapat satu kategori. Kalau kita kalau boleh harap semua dapat menghantarlah wakil calonnya kerana kali ini kita laksanakan secara dalam talian lagi iaitu penghantaran video. Jadi diharapkan tuan-tuan puan dapat bersedialah dengan calon tuan-tuan dan puan. Okey. Baik. Jika ada persoalan tuan-tuan boleh maklumkan mungkin bertanya tak masalah. Kita buat sesi dua saya tak nak sehala sahaja. So kalau ada persoalan mungkin rakan-rakan guru boleh bertanya. Baik, okey. Sebelum itu di sini saya paparkan poster. Okey, pada poster ni telah dipaparkan QR code untuk makluman semua. QR code itu adalah QR code ke laman site Google site untuk Anugerah Nilam Daerah Bukit Tinggi. Jadi rakan boleh dapatkan maklumat dan juga slide pembentangan ini pun ada lampirkan di dalam itu. Jika tuan-tuan rakan-rakan guru sekalian nak merujuk je Baik, seperti biasa, kategori kita ada dua kategori iaitu kategori sekolah rendah Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan kategori sekolah menengah Bahasa Melayu Bahasa Inggeris. Jadi setiap sekolah yang masuk untuk menghantar penyertaan kita galakkan seminimanya satu penyertaan lah kalau dah tak calon sangat. Namun begitu kita harapkan dapat menghantar dua kategori iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Kita galakkan kerana untuk makluman kalau kita lihat semula pada SPI tahun 1998 tu kalau kita lihat semula bahawa pelaksanaan ni wajib di sekolah. Jadi kita harapkan sekolah dapat laksanakan dan juga hantarlah calon rakan sekalian ke pertandingan Anugerah Nilam ini. Setidaknya tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan puan hantar murid-murid tuan-tuan puan dapat pengiktirafan untuk PJSK. Dan setidaknya mewakili sekolah lah untuk ke pertandingan nilam ini. Okey. Baik. Seterusnya, okey, yang ini garis masa, tempoh garis masa. Ada soalan tuan-tuan puan untuk ni? Okey, kita lihat sini untuk tuan-tuan puan 8 Januari kena pasti calon, kemudian milih tajuk, penyediaan bahan, latihan, rakaman dan hantar penyertaan. Jadi kita sekarang ni dah 11 hari bulan Januari. So untuk tajuk-tajuk rasanya tuan-tuan puan boleh lihat pada Google Site yang telah diberikan dan tu ada diberikan tajuk-tajuk untuk rakan-rakan guru sediakan bahan dan untuk latihan kepada wakil calon nilam sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada dua, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Dua-dua sama untuk dua-dua kategori, sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Jadi tuan-tuan puan boleh pilih tajuk dan berikan semua tajuk tersebut untuk dilatih kepada murid dan puan Okey, seterusnya seterusnya pada tarikh akhir ialah pada 4 Februari. Jadi untuk penghantaran penyertaan video ini kami telah lampirkan juga pautan pendaftaran melalui Google Form. Jadi rakan-rakan guru hanya perlu letakkan link YouTube link YouTube ke dalam Google Form tu. Tak perlu upload tak perlu bagi link Google Drive tu. Takut ada restriction, maksudnya ada halangan nanti. Jadi untuk tuan-tuan puan saya harapkan agar dapat pautkan video tersebut menggunakan YouTube. Pautan YouTube lah. Maksudnya tuan-tuan puan boleh upload video tersebut di TV PSS TV PSS masing-masing, YouTube TV PSS masing-masing dan pautkan link tersebut ke dalam Google Form yang diberikan Google Form penyertaan. Okey. Jelas tuan-tuan So kalau ada persoalan boleh tanya tuan kalau mungkin jelas. Kalau muskil bertanya. Terima kasih Cikgu Haris. Kalau ada persoalan boleh tanya. Takut saya laju sangat ke terangkan kan. Okey, baik. Baik, yang ini syarat dan format pertandingan rakan guru sekalian. Baik, untuk
syarat daftar pertandingan Anugerah Nilam peringkat daerah Kota Tinggi bagi tahun ini, okey, untuk peringkat yang pertama, penilaian video penyertaan ini, syarat penilaian dia yang pertama iaitu masa yang diperuntukkan ialah 5 hingga 10 minit. Ini yang paling utamalah. Jadi saya harapkan rakan-rakan guru dapat membimbing. Rasanya calon rakan guru sekalian semua dah terbiasa untuk kata dah dilatih untuk bercakap di hadapan. Jadi masa yang diperlukan ialah 5 hingga 10 minit. Minimum 5 minit dan maksimum 10 minit. Okey, tuan-puan Dan yang keduanya, peserta diwajibkan untuk menggunakan atau memakai pakaian seragam sekolah semasa pembentangan video. Jadi wajib untuk pakai pakaian seragam sekolah, pakaian sekolah untuk rakaman semasa rakaman video tersebut. Kemudian penyampaian video mestilah mengikut kategori yang dipertandingkan. Dia paling penting. Penyampaian video mesti mengikut kategori yang dipertandingkan. Kemudian yang keempat yang paling penting tuan-puan iaitu prop, muzik dan kesan bunyi tidak dibenarkan semasa penyampaian. Ini bermaksud ketika rakaman tersebut untuk editing tidak perlu ada editing yang banyak lah. Kalau yang pentingnya video tersebut adalah video yang tidak diedit. Kita harapkan video yang tuan-puan upload itu adalah video yang memang one shot lah. One shot mungkin ada nak cut pun yang awal atau akhir saja. Jadi untuk video yang tuan-puan muat naik nanti bagi link ke YouTube tu nanti itu adalah video yang tidak ada editing, tidak ada kata apa muzik latar ataupun prop lah dan tak perlu ada kesan bunyi pun. Jadi apa yang kami harapkan video tersebut ialah video one shot yang mana budak murid ataupun calon tuan-tuan dan perempuan ini bercerita selama 5 hingga 10 minit. Jelas jadi yang ini adalah sangat penting, prop, muzik dan juga kesan bunyi tidak dibenarkan sama sekali ketika penyampaian. Mungkin kalau nak intro depan lah kan, intro mungkin nak edit ada intro sekolah punya ke apa tu terpulang, tak ada masalah. Tetapi ketika bermulanya penyampaian pengenalan diri murid tadi hingga akhir sesi itu tidak ada sebarang bunyi, kesan bunyi ataupun muzik dan juga prop lah yang diletak. Okey. Baik, seterusnya yang kelima tuan-puan, keputusan penilaian hakim adalah muktamad. Ini sangat penting lah. Ini sangat penting. Okey tuan-puan. Ada soalan sini tuan-puan? Kalau ada soalan boleh tanya So masa dibutuhkan 5, paling minimal ialah 5 minit. Jadi saya harap tuan-puan kita kalau boleh murid-murid tuan-puan kata paling minimal untuk membentangkan apa yang diminta tu, bahan-bahan diminta itu paling minimal lah 5 minit. Kurang 5 minit kita akan pertimbangkan untuk ditolak lah. Rugi kalau awal-awal ni dah ditolak. Jadi biar kita berikan 5 hingga 10 minit untuk mereka bercerita dan sebagainya. Okey. Baik, sebentar ada soalan sini. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, adakah rakaman perlu dibuat? Kejap. Okey, soalan sini, adakah landscape sahaja atau boleh dalam menegak juga? So, kita buat akan dalam bentuk biasanya sekarang ni kalau kita letak kat YouTube kan, kalau kat YouTube biasanya video tu dalam bentuk landscape kan, tapi mungkin untuk video di handphone biasa menegak, tapi kalau kita boleh kita buat dalam bentuk landscape lah, bentuk landscape. Namun begitu tuan-tuan puan, rakan-rakan guru GPM sekalian boleh lihat pada site tu dan rakan guru boleh lihat video-video sebelum ni. Banyakkannya mereka buat dalam bentuk rakaman tu dalam bentuk landscape, landscape. Kalau menegak ni biasanya video-video TikTok kan. Jadi dia kurang cantik dalam paparan ni lah. Jadi kalau sebagai contoh untuk rujukan rakan guru GPM sekalian, mungkin ada GPM yang baru dalam ni. Jadi rakan-rakan boleh gunakan contoh video yang ada dalam site tu. Rakan boleh pergi tengok dekat Google site Anugerah Nilam Daerah Kota Tinggi 23. Ada contoh-contoh video di situ.
Dia prop yang, maksud saya prop yang tak berlebihan ni tak adalah pakai baju katak ke kan, pakai baju apa, pakai baju mekamato kan sebagainya kan. Jadi tak ada begitu. Pakaian sekolah, kemudian susun atur tu terpulang. Ada yang duduk kat kerusi, bercerita letak buku kat tepi kan. Ada banyak kaedah. Jadi kalau tak nak berdiri, tak nak bercerita sambil berdiri pun tak apa kan. Mungkin seduduk, tapi yang pentingnya suara dan juga kata suara tu jelaslah kedengaran. Sebutan ni juga dan juga sebutan. Sebutan tu jelas okey, menjawab cikgu Cikgu Janatul menjawab okey. Rakan-rakan lain ada soalan? Selamat datang bagi yang baru menyertai yang ketika ini saya dah ceritakan tentang syarat-syarat penyertaan syarat-syarat dan juga format pertandingan untuk anugerah nilam daerah perguruan tinggi bagi tahun 2023. Jadi terima kasih Cikgu Janatul. Okey, so rakan GPM yang lain ingin saya ulang sekali lagi mana yang baru menyertai. Baik, untuk video hendaklah dalam lingkungan masa 5 hingga 10 minit, yang pertama. Dan yang keduanya, peserta diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah. Pengawas ke, pusat sumber ke, atau SLB ke dan sebagainya. Tu. Elakkanlah pakai baju KRMJ dan juga pakaian sukan. Kerana kita melihatkan kepada keseragaman lah. Kemudian yang ketiganya, video hendaklah mengikut kategori yang dipentingkan. Kalau dia sebenarnya boleh tuan-puan kalau contoh buku tu yang dibaca tu dalam bahasa Melayu tapi dia nak ulas dalam bahasa Inggeris pun boleh, tak ada masalah. Ataupun buku yang dia nak ceritakan tu dalam bahasa Inggeris, dia nak ceritakan dalam bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Kalau ada buku yang diminati lah dia baca. Okey, kemudian yang keempat yang tadi tu saya terangkan, props, kesan bunyi dan juga muzik latar tidak dibenarkan semasa penyampaian murid. Mana semasa penyampaian calon tu tadi tidak ada sebarang muzik. Kalau prop pun tak adalah pakai prop ada macam-macam kan. Mungkin sekadar duduk di sudut, ada latar belakang yang cantik. Yang pentingnya suara dan sebutan tu jelas didengari oleh para panel kita. Okey tuan-tuan so sangat penting tuan-puan ini aspek teknikal insya-Allah rasa tuan-puan semua dah mahir untuk benda ni. Jadi boleh ni. Baik, Cikgu Faiz. Ya, Cikgu Faiz ada soalan? Cik Kamal, saya nak tanya tentang peruntukan masa 5 hingga 10 minit ni kan kita ada 3 part. So betul. mesti buat continuous jawab 3 part tu dalam 5 ke 10 minit. Ya, benar. Maksudnya kita bukan kan ada kita pause habis latar belakang, kita pause video, masuk buku, lepas tu kita pause video, kita masuk jawab soalan. So kita kena buat continuous lah. Ya, continuous. Kita nak continuous benda tu. Kita tak nak, tak boleh ada stop-stop bagi ada 3 bahagian kan. Okey. Okey. Yang ini adalah tiga aspek dalam video yang perlu ada. Okey. Maksudnya tidak dibenarkan editing, ada cut sekejap. Kalau boleh kita galakkan untuk murid itu bercerita selama 5 hingga 10 minit tu ketiga aspek ini. Maknanya just straight, tak perlu pause sekejap atau sambung yang kedua, sambung buku, ketiga, tak. Kita kalau boleh biar just straight. Maksudnya kita tengok tahap di sini tuan-puan, sebenarnya kenapa kita nakkan dia straight, kita nak lihat tahap ketersediaan pelajar. Maksudnya, adakah pelajar bersedia lepas dia cerita, sebab kita akan lihat pelajar ni bercerita tentang latar belakang dia, biodata dia sendiri, penglibatan di sekolah, hingga ke peringkat apa sebagainya. Mungkin sukan yang diminat, kenapa dia sampai ke kebangsaan. Kemudian baru dia masuk ulasan buku. Ulasan buku ni boleh dalam 2 bahasa ini, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Selain 2 bahasa ini tak dibenarkan. Okay. Kemudian boleh diulas dengan gaya tersendirilah. Lepas itu baru dia akan masuk kepada topik yang dipilih lah oleh cikgu sekalian untuk dibentangkan dalam video tu. Jadi kita nak sebenarnya dalam kalau ikutkan sebenarnya 10 minit tu dah cukup untuk tiga aspek ini dalam video tu. Jadi kalau boleh kita elakkan kita elakkan daripada kita menggunakan kita cut video tu. Bila cut stop pause tu maksudnya di situ dikira sebagai editing lah videonya. Okey Cikgu Faiz menjelas jawab menjawab soalan Cikgu Faiz Jelas. Okey, terima kasih Cikgu Faiz. Baik, soalan daripada Cikgu Farahin. Okey.
Kalau suara nak jelas, pakai headset mic boleh ke? Boleh cikgu, tak ada masalah. Boleh. Kalau seeloknya kalau boleh cikgu bekalkan mikrofon lah. Mikrofon sambung ke handphone ataupun kadang-kadang apa nama dipanggil cordless mic dan sebagainya. Namun jikalau tidak ada, boleh gunakan headset lah, tak ada masalah. Cuma tak payah dipakai kan. Dia mungkin boleh apa sangkut dan sebagainya kan. Tu. Dia terpulang. Yang penting suara tu jelas. Sebab headset tu dia tak adalah sebagai prop kan. Okay. Boleh cikgu Ain Okay, baik, terima kasih. Oh, sempat Okay, baik. Rakan-rakan sekalian, baik, seperti mana yang saya terangkan tadi, untuk video, seperti mana yang telah saya jawab soalan Cikgu Faiz tadi, video tidak boleh ada editing. Walaupun cut-cut sekejap kan, nampak ada pause-pause tu, kita tak benarkan. Dan kalau boleh, kita nak video tu straight, 3 aspek ni dalam satu video. Tidak perlu ada cut. Asal cikgu boleh bimbing lah murid cikgu untuk menyampaikan. Yang pentingnya ialah cara penyampaian. Kalau nak duduk pun boleh, duduk ke, berdiri ke, terpulang, tak ada masalah. Yang penting dia kena pakai pakaian seragam sekolah lah. Kemudian yang keduanya, suara dia kena jelas. Supaya panel kita dengar suaranya. Sebab sebelum ni kalau kita lihat ada video tu cantik tapi bergema. Bila bergema hakim kita tak jelas tak dengar. So terpaksa hakim akan terus KIV lah. Okay. Baik, Cikgu Haris nak tanya lepas saya upload dekat YouTube, next step nak hantar dekat mana ya? Maaf line tersekat. Okay, tak mengapa cikgu. Baik. Boleh upkan semula soalan BM dan BI. Okay, boleh cikgu Syuhada sebentar Baik, untuk soalan Cikgu Haris, baik. Soalan Cikgu Haris berkaitan dengan YouTube. Baik, saya faham semua rakan-rakan guru GPM dah ada pautan TV PSS masing-masing. Okay, jadi video yang dirakam, yang dah dirakam tadi tu, mungkin ada editing di awal dan hujung tu kan, nak letak apa subscribe sekolah ke apa ke terpulang, tak masalah. Jadi apa nama video tu bila upload, cikgu berikan link dia. Pastikan letak sebagai public ataupun unlisted. Dua tu. Nak public pun boleh, nak unlisted pun boleh, tak masalah. Jadi cikgu boleh upload pautan ke YouTube tu, maksud pautan ke video YouTube tu, cikgu ambil dan letakkan dalam Google Form. Google Form penyertaan. Bukan link video ke Google Drive cikgu So cikgu upload ke YouTube, pautan video di YouTube tu, ke video tu, cikgu ambil pautan tu masuk dalam Google Form. Daftarkan dalam Google Form. Pastikan linknya tu betul lah. Kalau bahasa Melayu, kalau bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Okey. Kemudian soalan, okey, tu Cikgu Faiz terima kasih Cikgu Faiz bantu untuk share pautan apa panggil Google Site tu. Di situ ada soalan-soalan yang cikgu lihat Baik, seterusnya peringkat kedua. Okey, penilaian akhir ini peringkat kedua ni ialah penilaian akhir. Jadi daripada keseluruhan video yang dinilai, para panel akan menilai peringkat yang kedua, yang mana melepasi tahap pertama ni, panel akan menilai secara bersemuka lah di tempat pertandingan yang akan ditetapkan. Okay? Namun ini bergantung juga, bergantung pada keadaan. Ada jikalau dibenarkan untuk bersemuka, kita akan buat bersemuka. Jika tidak, kita akan bersemuka secara atas talian lah, macam sebelum ini. Okay. Jadi yang kedua tadi, 5 peserta terbaik dari kategori akan dipilih ke peringkat ini. Dan penilaian juga dijalankan secara individu dan juga berkumpulan. Okay. So yang ini peringkat kedua ni lah penilaian terakhir lah. Okay. Jadi daripada keseluruhan video yang dinilai, panel hakim akan memilih 5 yang terbaik untuk dibawa ke peringkat akhir ini. Okey. Okey, terima kasih. Tak apa. Sama-sama Cikgu Haris. Okey. Baik, Cikgu Hamiza. Okey, Cikgu Hamiza, berkaitan topik untuk video akan dapat bila? Okey. Baik, Cikgu, pada pautan, pada pautan Google Site ni, Cikgu boleh klik pada pautan Google Site tu dan lihat ada soalan-soalan yang lalu. Cikgu boleh pergi kepada maklumat pertandingan, senarai video sekejap sebentar juga saya lihat maklumat pertandingan. Okey,
pada maklumat pertandingan ni, cikgu klik maklumat pertandingan, dia ada surat pertandingan, syarat pertandingan dan juga soalan. Cikgu boleh lihat contoh soalan bahasa Inggeris, okey. Kemudian contoh soalan bahasa Melayu. Ada dua tu. Cikgu pergi klik pada Google Site yang diberikan, cikgu klik pada sebentar cikgu, saya semak semula. Okey. Baik. Okey. Soalan-soalan yang ada untuk topik video tu ada pada maklumat pertandingan. Cikgu klik pada Google Site tu, kemudian cikgu akan lihat pada maklumat pertandingan. Di situ ada syarat, contoh soalan bahasa Melayu dan juga contoh soalan bahasa Inggeris. Cikgu boleh semak di situ lah. Okey. Dan juga pada paparan sekarang ni saya dah paparkan 5 soalan kategori bahasa Melayu sekolah rendah dan sekolah menengah. Maksudnya sekolah menengah dan sekolah rendah akan present dua topik ini. Soalan yang sama, cuma mereka bentanglah dalam video mereka sendiri, mengikut ulasan masing-masing. Okey, jelas Cikgu Miza? Okey. Seterusnya, yang ini bahasa Inggeris pula. Okey, yang inilah soalan bahasa Inggeris. So, sama juga untuk sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Soalan yang sama, cuma kita akan lihat dari segi aspek huraian, kejelasan dan konten yang dipersembahkan oleh murid-murid tuan-tuan puan lah. Baik, sama-sama Cikgu Miza. Okey. Baik, ada soalan rakan guru yang lain? Jika ada soalan, mungkin boleh tanyakan, tak ada masalah. Sementara kita masih bersama ni, kalau ada kemusykilan, mungkin boleh bertanya berkaitan dengan pertandingan dan sebagainya. Untuk video, seperti mana yang saya terangkan tadi, 5 hingga 10 minit maksimum. Okey. Dan kemudiannya untuk pakaian, seperti biasa pakaian seragam sekolah, kemudian prop dan sebagainya tak dibenarkan lah. Melainkan mungkin awal video tu nak letak intro sekolah dan hujung tu intro sekolah pun boleh, tak masalah. Tetapi ketika video pembentangan tidak dibenarkan sebarang editing, audio, latar muzik dan sebagainya. Okey. Okey, mungkin rakan guru boleh lihat pada pautan dekat Google Site pertandingan itu juga, Google Site Logam Nilam, pada pautan Google Site tu ada juga disertakan contoh-contoh video yang lalu. Contoh-contoh video yang lalu yang terbaik yang telah dipilih. Jadi rakan-rakan guru boleh ambil contoh-contoh video itu sebagai rujukan. Sebagai rujukan lah untuk rakan guru buat video tu. Okey. Baik. Lepas saya bercerita, second step, urus tentang soalan dia beri. Okey. Baik, betul Cikgu Haris. Untuk tajuk yang dipilih, jadi selepas selesai saja murid mengulas tentang buku yang dia minat dibaca, okey, murid tersebut dia akan bentangkan salah satu topik yang dipilih. Maksudnya murid yang tajuk yang dipilih oleh murid tu atau cikgu pilih tajuk, dia kena bentangkan lah. Dia akan kena bentang untuk ulasan topik ataupun dia punya pembentangan je lah. Tu dia. Okey. Jelas cikgu dia pilih satu sajalah, satu tajuk. Tak perlu ulas semua, hanya satu tajuk saja. Apa yang dipilih? Contohnya dia nak pilih tentang alam sekitar atau sukan, sosial dan sebagainya. So dia boleh pilih satu topik tu untuk diulas dalam video. Okey, sama-sama Cikgu Haris. Okey. Baik. So ada apa lagi rakan guru? Saya cuba untuk meringkaskan sesi kita ni. Saya faham rakan guru dah agak penat petang-petang itu, faham. Cuma sebelum saya akhir nanti ada sedikit mungkin ada makluman nanti saya akan sampaikanlah. Apa Cik Pak? Nak sampaikan apa tak? Apa nak sampaikan apa tak? Tak ada. Okey. Okey, rakan guru jelas Baik, seperti mana saya suka saya ingatkan bahawa tarikh akhir penghantaran video ialah pada 4 Februari 2023. Ada masa lagi rakan guru sekalian, jadi rakan guru boleh sediakan bahan dan juga calon-calon. Saya rasa calon-calon semua dah ada. Tinggal hanya digilap sahaja, insya-Allah. Dah siap. Lemak siapa ni? Masuk. Siapa yang buka? Ada yang baru masuk Ada yang masuk tak baru masuk? Ni. Kalau ada yang baru masuk, silakan.
Ni masuk Ada. Dah masuk Baik, okey, saya rasa ada difahamkan ada rakan guru yang baru masuk. Okey. Baik, terima kasih rakan guru yang baru masuk. Faham, mungkin ada baru habis kelas sebagainya, mungkin ada sesi perbincangan. Cikgu Hayati, okey, boleh, tak masalah. Okey, Cikgu Hayati, ingin saya ulangi semula. Okey, saya ulangi semula lah tak masalah. Terima kasih dapat bersama-sama dengan kami pada petang ini. Jadi, untuk yang mana-mana rakan yang dah saya akan ulang semula Sekejap. Link ni error. Oh, link SPKM error. Alamak, cikgu apa yang buat itu? Okey, tak apa cikgu nanti cikgu cuba saya lagi link itu untuk mana yang baru daftar, yang baru masuk. Jangan lupa daftarkan kehadiran rakan guru dalam SPKPM Sekejap, saya cuba copy link. Okey. Nanti Cik Saifuzi akan cuba link. Okey. Baik, mana rakan yang baru masuk, jangan lupa daftarkan kehadiran pada pautan yang diberikan sebentar lagi ataupun pada QR code yang awal-awal tadi pada slide tu. Rakan guru boleh tengoklah. Okey. Baik. Mana yang baru masuk ingin saya ulang semula. Baik, pertama tarikh akhir yang penting tuan-tuan tarikh akhir penyertaan ialah 4 Februari 2023. Kemudian penilaian akan dilakukan selepas itu. Dan seterusnya untuk video, video saya cuba mana akan bermasuk boleh klik pada pautan yang saya berikan dalam ruangan chat Baik, saya ulang semula. Okey, untuk syarat dia Baik, syarat pertandingan ini dia ada 5 syarat yang utama untuk penyertaan. Pertama, masa dibutuhkan 5 hingga 10 minit. Dan yang keduanya, wajib memakai pakaian seragam sekolah. Dan yang ketiga, elakkan ataupun yang ketiga tu, video mesti mengikut kategori Dan yang keempat ni, tidak dibenarkan sebarang prop, muzik dan kesan bunyi semasa penyampaian. Maksudnya, kata apa, prop tu tak perlu prop berat lah. Mungkin kalau pelajar tuan-puan nak duduk, boleh duduk tak masalah. Dan tadi ada soalan rakaman adakah landscape atau menegak. Saya sarankan untuk dalam bentuk landscape. So contoh-contoh video ada diberikan pada laman Google Site Anugerah Nilam. Mungkin rakan guru, rakan GPM boleh lihat dalam grup Telegram GPM Kuala Tinggi. Dalam tu ada diberikan juga. Nanti saya kongsikan semula pautan ke Google Site Anugerah Nilam Daerah Kuala Tinggi. Baik, dan yang kelima tu hakim mutamat lah, tu macam biasa lah Baik, seterusnya dalam video tersebut tidak perlu ada editing. Maksudnya suatu penyampaian tiga aspek ini hendaklah dibuat secara terus, tidak ada pause kejap, berhenti kejap. Jadi aku kata edit kejap lah, berhenti kejap atau rakam tak perlu. Yang penting straight maksudnya dalam 10 minit 5 hingga 10 minit ni penyampaian murid adalah secara terus. Lepas dia terangkan latar belakang, dia akan terangkan tentang buku yang diminati dan seterusnya dia akan bentangkan salah satu tajuk daripada topik yang dipilih, topik yang dia pilih untuk dibentangkan. Okey. Dan pembentangan adalah dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dua tu. Okey. Baik. Okey, seterusnya untuk penilaian, penilaian ada 2 kali penilaian. Penilaian oleh hakim akan buat untuk video dan penilaian kedua secara bersemuka bila 5 peserta yang terbaik yang melepasi saringan penilaian peringkat pertama, 5 yang terbaik akan dipanggil secara bersemuka. Ataupun kita akan lihat kepada keadaan, jika tidak boleh bersemuka kita akan buat secara atas talian SPKPM tak boleh buka. So isi kat daftaran je lah, nanti kita tunggu. Okey. Baik, makluman dari Cik Saifuzi, untuk SPM tu mungkin ada masalah error. Jadi rakan guru yang mana baru menyertai boleh isi borang pendaftaran link pendaftaran tu saja. Okey. Baik. Okey, yang ini tuan-puan ni ada soalan. Untuk soalan juga rakan guru boleh akses pada laman Google Site Nilam Anugerah Nilam Daerah Kuala Tinggi 2023. Dekat situ rakan guru boleh lihat pada maklumat pertandingan. Di situ ada syarat, ada soalan-soalan. Contoh soalan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So contoh soalan tu rakan guru boleh ambil dan pilih satu tajuk untuk dipersembahkan oleh murid-murid. Okey.
calon tuan puan nak persembahkan, boleh pilih salah satu tajuk yang diberikan lah. Okay. Tajuk adalah sama untuk sekolah menengah dan juga sekolah rendah bagi dua-dua kategori. Okey cikgu, ni borang penyertaan. So kat sini rakan-rakan guru boleh scan QR code ni untuk penyertaan, pautan penyertaan ataupun pada ni lah, pada laman tadi. Pada laman tadi. Okey. Baik, ada soalan cikgu sekalian? Baik. Kemudian yang ini contoh video pertandingan. Okey. Di sini ada beberapa video yang terbaik yang telah dipersembahkan. Okey, terima kasih juga Aris. Baik, kat sini ada video pada laman tadi pun, laman Anugerah Nilam pun rakan-rakan guru boleh lihat contoh video tahun lalu, video Anugerah Nilam yang lalu, contoh video yang terbaik yang telah dilihat. Cuma kami harapkan prop yang tak terlalu berat, latar muzik yang kata tak ada latar muzik, prop dan sebagainya lah, editing dan sebagainya, bunyi dan sebagainya. Okay. Yang penting suatu pembentangan pelajar, suara mesti jelas dan video kena jelas lah. Okay, so ini adalah contoh video, rakan-rakan guru boleh lihat untuk diambil sebagai rujukan rakan-rakan sekalian. Okey, rubrik ni tadi dah terangkan tadi, Okey, sijil. Okey. Yang ini untuk sijil sekejap Hakim. Okey. Baik, ada soalan rakan guru sekalian untuk ni? Saya harap apa yang telah saya bentangkan berkaitan dengan Anugerah Nilam Daerah Bukit Tinggi ni, rakan guru sekalian dapat makluman yang jelas dan padat. Dan namun begitu, jikalau ada persoalan, rakan guru boleh utarakan persoalan tersebut dalam grup Telegram GPM Daerah Bukit Tinggi. InsyaAllah saya akan cuba bantu untuk menjawab persoalan tuan puan. Okay? Baik. Kalau tak ada apa-apa, baik. Selain daripada itu, mungkin ada beberapa perkara lagi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pusat sumber. Okey, kemudian yang kalau tak ada apa-apa, mungkin saya akan terangkan sedikit lah. Berkaitan dengan SPKPM tadi, kalau tak buka, rakan-rakan mohon untuk isi pautan pendaftaran, nanti kami akan daftarkan dalam SPKPM. InsyaAllah kami akan daftarkan. Kita akan selesaikan dalam minggu ini insyaAllah. Okey. Baik. Okey, ada soalan rakan guru sekalian berkaitan dengan Nilam? Okay. Baik, dalam pada tu sebelum kita akhir sesi ni, kalau tak ada soalan mungkin kita boleh mengakhiri sesi ni lah. Okey, baik, untuk perkara-perkara yang lain selain Nilam ni, ada beberapa perkara yang ingin saya maklumkan. Okey, berkaitan dengan CEFR. Jadi telah dipanjangkan dalam grup GPM untuk pengambilan CEFR tu, CD CEFR. Jadi rakan guru boleh datang untuk mengambil bahan-bahan CEFR tu di kaunter PBD Kota Tinggi bermula pada 15 dan 16 Januari minggu depan. Namun ada rakan guru yang telah datang awal, tak ada masalah. Namun ingin saya tegaskan untuk pengambilan bahan digital CEFR ini, tuan-tuan puan perlulah melengkapkan borang sijil akun penerimaan. Sijil akun penerimaan SAP itu dalam 3 salinan, iaitu yang dah siap bertantangan dan cop sekolah. Pastikan tuan-tuan puan lengkapkan 3 salinan SAP tersebut dan datang ke Pejabat Pendidikan Daerah Tinggi untuk mengambil bahan. Boleh wakil cikgu, tak masalah. Boleh wakilkan. Kalau cikgu tak dapat hadir, boleh wakilkan kepada PA ataupun PT atau orang guru yang mungkin ada urusan di PPD Kota Tinggi, boleh datang untuk mengambil bagi pihak rakan guru. Namun, kena pastikan borang SAP tu kena lengkap. Lengkap dengan tertangan dan cop serta tarikh lah. Cop sekolah dan juga tarikh. Jadi, tarikh masa hari ambil lah. Yang penting cop dan juga sign tu kena lengkap. 3 salinan. Okey tuan-puan so kalau tuan-tuan puan tak dapat hadir, tak ada masalah. Boleh ni lah
boleh wakilkan pada PA atau PT dan ataupun rakan-rakan guru yang hadir ke PPD lah. Itu berkaitan dengan CFR. Baik, kemudian tuan-puan, sedikit makluman lah berkaitan dengan nilam ini. Kami mengharapkan untuk penyertaan seperti mana yang saya sebelum saya terlupa untuk penyertaan nilam kali ini, saya mohon untuk tuan-puan menghantar calon. Kalau boleh hantarlah calon. Kerana mereka ada peluang yang lebih baik sebenarnya. Namun begitu saya harapkan rakan-rakan kalau tak dapat hantar 2 calon, dapatkan 1 calon. Kerana tahun ini kita akan keluarkan surat tu sebab kenapa sekolah tak menghantar calon. Kerana dalam surat tersebut diwartakan wajib wajib menghantar calon. Setiap sekolah wajib menghantar calon. Kalau tak dapat 2, dapat 1 pun kita terima. Kalau boleh kita mengharapkan 96 buah sekolah ini menghantar. Namun kalau sekolah yang kata kita lihat kata apa ada potensi, hantarlah calon. Kalau boleh kita beri ruang untuk murid kita untuk mendapatkan hak mereka. Hak mereka untuk menyertai pertandingan anugerah nilam ini. Kerana yang ini pun kita untuk nilam ni pun dinilai dalam PAJSK. Baik, okey cikgu. Berkaitan dengan hal-hal lain, kalau ada orang guru yang ingin bertanya, boleh bertanya. Namun begitu, ingin saya maklumkan di sini, ada beberapa buah sekolah yang saya akan sebutkan. Saya mohon, sebab tadi saya ada hubungi beberapa orang GPM, mungkin saya faham, mungkin tengah sibuk mengajar sebagainya. Okay. Ada beberapa sekolah yang saya hubungi untuk mendapatkan pengesahan kehadiran. Jadi, saya mohon untuk rakan-rakan guru, rakan GPM mana yang ada ketika ini saya sebutkan sekolahnya sebentar mana oh sudah, okey. Baik, saya mohon untuk rakan-rakan menang. Okey. Okey. Saya mohon untuk rakan GPM daripada SM Sains Sekolah Tinggi, SMKA Bandar Penawar, SK Bandar Penawar 2, SMK Bandar Mas, SK Bandar, SK Bandar Penawar, Sekolah Rendah Agama Bersepaduka Tinggi, SMK Tun Habab, SK Sri Setijaya, SMK Tan Sri Jaafar Albar dan SK Firda Air Tawar 5. Okey. Ada kan gurunya dalam ni Saya mohon untuk respon sedikit. Ada tak rakan guru sebut tadi? Ada, Cik Kamal. Ada Ada, okey. Ada beberapa orang guru yang saya dah hubungi. Okey. Bandar Mas ada. Bandar Mas ada Okey, saya mohon untuk tinggal sebentar sebab ada beberapa beberapa makluman rakan GPM sekalian. Okay. Dan makluman ni sebenarnya saya kena dapatkan segera. Jadi saya mohonlah untuk rakan guru yang saya sebutkan sekolah tadi untuk tinggal sebentar. Okay. Baik, ada soalan lain rakan sekalian? Nampaknya untuk pembentangan pembentangan berkaitan dengan nilam telah selesai. Dan juga tadi saya ada maklumkan tentang pengambilan CD CFR ni, bahan digital CFR. Rakan guru boleh ambil di meja kaunter PPD Sekolah Tinggi bermula pada 15 dan juga 16 Februari. Kalau tak dapat rakan guru hadir, dapat wakil ataupun sesiapa yang hadir ke PPD boleh ambilkan bagi pihak rakan-rakan sekalian, namun dengan syarat SAP sijil penerimaan sijil akta penerimaan tu diberikan okey. Jadi untuk itu saya rasa untuk itu saja. Cuma saya rasa setakat itu saja untuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan rakan guru yang rakan GPM yang dapat bersama dengan saya untuk sesi taklimat berkaitan dengan libat urus anugerah nilam Daerah Tinggi. Dan apa yang ingin saya harapkan iaitu rakan-rakan guru GPM sekalian dapat menghantar calon untuk anugerah nilam ini. Kita ada 96 buah sekolah kan? 96 sekolah
96 buah sekolah. Okey. Saya harapkan semua sekolah dapat menghantar, tak dapat 2 calon, hantar 1 calon pun boleh. Namun takkan sekolah besar hantar 1 calon kan. Kita harapkan dapat 2 calon lah. Cuba untuk menghantar calon juga insya-Allah. Okey. Jadi saya rasa setakat itu saja. Cuma kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan Anugerah Nilam, rakan-rakan boleh rujuk pada laman Google Site Anugerah Nilam dan Anugerah Tinggi yang ada pada dalam grup GPM Anugerah Tinggi. Dan jika soalan mungkin boleh utarakan dalam tu, insya-Allah saya akan cuba bantu untuk menjawab soalan rakan guru. Okey. Bahan-bahan ini pun ada dalam bahan bertangan pun ada dalam tu juga. Rakan guru boleh lihat dan juga rujuklah dan juga video-video. Jadi saya rasa setakat itu sahaja sesi libat urus kita pada petang ini. Terima kasih diucapkan kepada semua rakan guru atas kebersamaan. Saya mohon maaf kerana mengambil masa agak panjang sedikit untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan Anugerah Nilam. Dan saya minta untuk rakan guru tadi, rakan guru iaitu daripada mana sekejap hilang pula maklumatnya. Okey, daripada SMK Sekolah Tinggi, SMKA, SK Bandar Penawar 2, SMK Bandar Mas, SK Bandar, SK Bandar Penawar, SK Bandar Penawar. Kemudian Sekolah Rendah Agama Sepadu, SK Tuan Habab, SK Sri Sejaya, SMK Tan Sri Jaafar Albar dan juga SK Firdaus Tawar 5 untuk tinggal sebentar lah untuk sedikit maklumat untuk rakan GPM sekalian. Okey. So terima kasih semua. Saya sudahi sesi libat urus kita dengan ucapan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.